Kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang sangat penting, iaitu sebagai generasi penyumbang dan aset kepada nadi pembangunan negara. Berdasarkan Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah. Dasar Kanak-kanak Negara adalah salah satu dasar mengenai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak supaya dapat mencapai perkembangan yang holistik dalam persekitaran yang kondusif. Antara objektif utama Dasar Kanak-kanak Negara diperkenalkan adalah untuk memastikan kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi penjagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Dasar ini juga dirangka untuk melahirkan individu yang berilmu, sihat, cergas, berinovatif dan mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Selain itu, objektif utama Dasar Kanak-kanak Negara adalah untuk memastikan setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk bersuara, menyertai dan melibatkan diri mengikut tahap keupayaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhannya, terdapat 6 item yang perlu diberi perhatian mengenai hak kanak-kanak negara, iaitu kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, penyertaan, advokasi serta penyelidikan dan pembangunan. Dan kesemua item ini memerlukan strategi yang bersesuaian untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kanak-kanak merupakan aset penting negara yang akan menjadi pemimpin dan memacu pembangunan negara pada masa hadapan. Maka, kerajaan telah mewujudkan Dasar Kanak-kanak Negara bagi melahirkan individu yang kreatif, inovatif, berjati diri serta mempunyai nilai-nilai murni. Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia telah merekodkan statistik kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah pada tahun 2020 adalah sebanyak 5,342 orang. Justru itu, Dasar Kanak-kanak Negara diwujudkan adalah untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak, terutama dalam isu perdagangan kanak-kanak serta penderaan kanak-kanak termasuk penderaan fizikal, penderaan seksual dan penderaan mental. Penderaan fizikal dapat dikesan apabila terdapat kesan lebam pada badan kanak-kanak, manakala penderaan seksual adalah melibatkan penderaan seksual secara fizikal seperti meraba dan bukan fizikal seperti menonton video mesyuarat. Kedua-dua penderaan ini akan mendorong kepada penderaan mental kanak-kanak. Kes pemerdagangan kanak-kanak juga amat serius pada hari ini. Pemerdagangan kanak-kanak dijalankan dengan tujuan antaranya ialah untuk menjadi buruh paksaan dan perdagangan organ. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil maklum isu penderaan kanak-kanak ini dan isu ini dibahaskan dalam Dewan Rakyat berkaitan kajian semula syarat-syarat yang akan dikenakan untuk mengambil anak angkat yang pernah menjadi mangsa-dera. Oleh itu, Dasar Kanak-kanak Negara adalah berbentuk peraturan dengan rujukan Akta Kanak-kanak 2001 bagi menjamin keselamatan dan memberi perlindungan kepada mereka. Seterusnya, saya akan sambung berkenaan pengumpulan dasar di Malaysia. Pengumpulan dasar di Malaysia adalah proses penting dalam pembentukan arah, strategi dan langkah-langkah bagi negara ini. Ia melibatkan pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial dan sebagainya. Proses pembentukan dasar kanak-kanak di Malaysia melibatkan 3 pihak utama iaitu aktor, kumpulan berkepentingan dan penangguh risiko. Aktor seperti Yang di-Pertuan Agong, Ahli Parlimen dan Menteri-Menteri terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan dasar. Kumpulan berkepentingan termasuk badan bukan kerajaan dan pihak kerajaan seperti PPKK dan Subakam berperanan dalam mewakili kepentingan kanak-kanak. Penangguh risiko adalah pihak seperti keluarga, institusi pendidikan dan institusi kesihatan yang bertanggungjawab terhadap kanak-kanak. Proses pembentukan dasar melalui 4 peringkat asas iaitu mengenal pasti isu atau masalah, mengemukakan alternatif yang sesuai, merancang tindakan dasar yang sesuai dan menilai hasil dasar. Parlimen Malaysia merupakan badan pembuat undang-undang yang terlibat dalam pembentukan dasar. Pelaksanaan dasar kerajaan juga terdiri daripada beberapa bentuk seperti yang dilaksanakan dalam konteks dasar kanak-kanak negara. Contohnya, program jangka masa pendek, sederhana dan panjang dan perundangan yang dikenalkan seperti Akta Kanak-kanak 2001 Pindaan 2016. Secara kesimpulannya, pengumpulan dasar di Malaysia adalah proses yang kompleks dan melibatkan pelbagai pihak. Ia bertujuan untuk membentuk arah dan panduan bagi pembangunan dan kemajuan negara ini dalam pelbagai bidang kehidupan.
Seterusnya, saya akan membentangkan analisis dasar dalam pembentukan dasar kanak-kanak negara. Setelah dasar kanak-kanak dilaksanakan oleh pihak aktor, maka mereka bertanggungjawab melihat dan menganalisis sejauh mana dasar yang dilaksanakan itu memberi impak dan mampu menyelesaikan isu-isu yang timbul sebelum pembentukan dasar. Dalam hal ini, pihak aktor telah mengidentifikasi isu-isu penting seperti pendidikan, kesihatan, perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanak. Dalam menilai impak, teknik analisis dasar sumbangsaran digunakan untuk melibatkan kanak-kanak dan masyarakat dalam pembentukan dasar. Melalui teknik ini, pihak aktor mendengarkan pandangan kanak-kanak tentang harapan dan masalah mereka. Dengan demikian, dasar kanak-kanak negara dapat menjadi responsif, inklusif dan mempertimbangkan keperluan individu dan kumpulan kanak-kanak secara holistik. Selain itu, melibatkan ahli pakar NGO dan masyarakat umum memberikan wawasan yang berharga tentang isu-isu utama. Kesimpulannya, analisis dasar dan teknik sumbangsaran memastikan suara kanak-kanak dan pihak berkepentingan didengar dan dipertimbangkan dalam pembentukan dasar kanak-kanak negara. Dengan demikian, tercipta dasar yang berkesan yang memberikan peluang bagi kanak-kanak untuk berperanan aktif dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Alternative asas dalam konteks dasar kanak-kanak merujuk kepada pelbagai pendekatan atau strategi dasar yang boleh diambil oleh kerajaan untuk melindungi, mempromosi dan memenuhi hak kanak-kanak dalam sebuah negara. Berikut ialah beberapa alternatif asas yang sering muncul dalam dasar kanak-kanak negara. Yang pertama, hak dan perlindungan kanak-kanak memfokuskan pada pengiktirafan dan melindungi hak asasi kanak-kanak termasuk hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk kesihatan, hak untuk perlindungan daripada keganasan dan hak untuk mengambil bahagian dalam kehidupan masyarakat. Kedua, melalui pendidikan di mana melakukan keadilan dan saksama kepada pendidikan berkualiti untuk semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak daripada kumpulan yang terpinggir. Yang ketiga adalah daripada sudut kesihatan dan kesejahteraan, iaitu memastikan kanak-kanak kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti termasuk penjagaan, perubatan, imunisasi, pemakanan yang baik dan perhatian kesihatan mental. Yang keempat, perlindungan daripada keganasan. Ini memastikan kanak-kanak dilindungi daripada semua bentuk keganasan, eksploitasi, penderaan seksual dan pemandangan kanak-kanak. Yang kelima, penyertaan dan penglibatan kanak-kanak dengan menggalakkan penyertaan kanak-kanak dalam proses membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka serta menyediakan ruang untuk mereka menyatakan pendapat dan aspirasi mereka. Yang keenam, pemerkasaan keluarga dan ibu bapa. Ini dilakukan dengan menyokong keluarga dalam peranan mereka sebagai penjaga utama kanak-kanak, menyediakan sokongan dan sumber yang diperlukan untuk memenuhi keperluan anak-anak dan menggalakkan pemerkasaan ibu bapa. Perancangan merupakan peringkat awal dalam proses pembentukan dasar negara. Oleh itu, terdapat beberapa proses perancangan yang dijalankan bagi mengenal pasti isu-isu yang relevan, menguji dan mengevaluasi berbagai pendekatan serta keperluan dan tantangan yang dihadapi oleh kanak-kanak di Malaysia sebelum adanya pembentukan dasar kanak-kanak negara. Pelaksanaan proses perancangan negara ini dibahagikan kepada 3 jangka masa, iaitu yang pertama, proses perancangan jangka masa pendek. Antara strategi dan program yang telah dijalankan adalah pada tahun 2009 hingga 2010, iaitu rancangan program bagi meluaskan perkhidmatan sokongan dan bantuan sosial mengikut keperluan kanak-kanak seperti kursus kemahiran keibubapaan. Yang kedua, proses perancangan jangka masa pertengahan. Antara rancangan program yang telah dilaksanakan ialah pada tahun 2009 hingga 2012 dengan memperbanyakkan program kepekaan ataupun sensitization program yang bagi meningkatkan latihan kepada semua pihak yang berurusan dengan kanak-kanak. Dan yang ketiga adalah proses perancangan jangka masa panjang. Rancangan program ini menyediakan ruangan untuk mendidik kanak-kanak untuk terlibat secara proaktif dalam anjuran pihak media seperti debat, forum, pidato di televisyen maupun di radio pada tahun 2009 sehinggalah 2015. Melalui implementasi dan evaluasi pelaksanaan strategi perancangan negara ini, pemerintah dapat memperbanyakkan wawasan dan data yang relevan untuk merumuskan dan mengubah dasar kanak-kanak negara yang komprehensif dan efektif. Kaji sedik sosial adalah salah satu kaedah penting dalam perancangan sosial yang berlaku selepas proses perancangan negara.
Kaji selidik sosial ini membantu penyelidik untuk memahami impak sosial dan kesan dasar-dasar yang dicadangkan kepada masyarakat. Terdapat dua item penting dalam kaji selidik sosial iaitu penunjuk sosial dan statistik sosial. Dasar kanak-kanak negara bertujuan untuk melahirkan individu yang sihat, cergas, berilmu, inovatif, kreatif, berjati diri dan juga berdaya saing. Oleh yang demikian, terdapat beberapa strategi yang telah disusun bagi mencapai objektif dasar kanak-kanak negara yang memberi tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak seperti dalam aspek kelangsungan hidup, survival, perlindungan, protection, perkembangan, development dan penyertaan participation. Sehubungan dengan itu, penunjuk dan statistik sosial digunakan untuk mewakili konsep sosial yang tidak dapat diukur seperti kesihatan, kebajikan, pendidikan atau pembangunan kanak-kanak bagi membantu dalam memahami keadaan, keperluan dan isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak dalam masyarakat. Seterusnya, kita masuk pula kepada belanjawan program. Terdapat beberapa persoalan dalam menyediakan belanjawan program, antaranya bagaimana cara untuk menentukan skop belanjawan program, kategori subprogram dan tempoh masa menyediakan belanjawan program. Kesimpulannya, dasar kanak-kanak negara memainkan peranan penting dalam memastikan hak kanak-kanak terjaga daripada pelbagai aspek, antaranya perlindungan, pendidikan, kelangsungan hidup dan perkembangan yang holistik. Berbagai pihak telah menjalankan tanggungjawab yang penuh dalam usaha bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam dasar kanak-kanak negara. Setiap perkara ditimbang tara sebelum melaksanakan dasar tersebut supaya hak kanak-kanak terjamin dan mereka dapat menjalani kehidupan secara seimbang.